Bagaimana orang Busra boleh kenal nama Nabi kita? Bagaimana orang Busra boleh kenal Muhammad dalam keadaan Muhammad belum pernah lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi hari ini kita nak kongsikan kepada anda semua satu kisah sahabat Nabi SAW yang mana beliau adalah 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat jaminan daripada Nabi ketika mana beliau masih lagi hidup. Dan dialah bernama Abu Talhah ataupun Sayyidina Abu Talhah ibn Ubaidillah At-Taimi. Sayyidina Abu Talhah ni di antara seorang sahabat Nabi SAW yang berbangsa Quraisy yang berada dekat kota Mekah. Kota Mekah ni ataupun puak-puak Quraisy, mereka akan ada satu musim mereka akan pergi ke Syam, ke Busra untuk mereka berdagang, untuk mereka berjual beli dan sebagainya. Sebab kota Busra sangat famous, sangat popular dengan pusat dagangan, pusat tumpuan para pedagang, para peniaga dan sebagainya. Maka satu hari bila mana puak-puak Quraisy, rombongan daripada Quraisy, mereka mula berangkat ke Syam. Dan ramai-ramai dalam kalangan rombongan Quraisy itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Talhah ibn Ubaidillah, yang mana ketika itu dia belum lagi beriman kepada Nabi SAW. Sayyidina Abu Talhah ibn Ubaidillah ni di antara sahabat Nabi, walaupun dalam usia yang muda dia telah pun ambil keputusan untuk mencari duit sendiri. Dalam usia yang muda dia telah pun decide untuk mencari hasil kewangan dia sendiri. Sebab itulah di usia muda dia telah pun berniaga, telah pun berdagang dan sebagainya. Maka disebabkan itulah dalam usia yang muda, Abu Talhah lah di antara orang yang paling muda dalam rombongan yang pergi ke Syam pada ketika itu. Lalu bila mana sampai dekat Syam, Allah bagi kelebihan kepada Sayyidina Abu Talhah, yang mana walaupun dia masih lagi muda, ramai lagi puak-puak Quraisy yang senior, ramai lagi puak-puak Quraisy yang berniaga 20 tahun, 30 tahun. Tapi walaupun Sayyidina Abu Talhah Ibn Ubaidillah masih lagi muda, Allah bagi kebijaksanaan kepada beliau, Allah bagi kepintaran kepada beliau dalam berdagang, dalam berniaga, yang menyebabkan hasil perniagaan dia cepat dijual, cepat habis, cepat laku, disebabkan dia bijak dalam berniaga. Disebabkan ramai orang yang suka dengan cara jualan Sayyidina Abu Talhah Ibn Ubaidillah, orang suka dengan cara layanan Sayyidina Abu Talhah Ibn Ubaidillah, yang menyebabkan kebijaksanaan dia, jualan dia cepat habis. Lalu dalam keadaan kata Talhah, ketika mana aku berada dekat kota Busra, dalam keadaan kami dalam kesibukan berdagang, kesibukan berniaga, layan customer dan sebagainya, biasalah pasar macam mana kan, bising dan sebagainya. Ketika itulah kata Talhah, ketika mana kami duk sibuk dalam berdagang, ketika itu datang seorang padri, yang mana kami tak kenal pun padri itu datang daripada mana. Ketika mana padri itu datang ke pasar kami, kebetulan padri itu berdiri berdekatan dengan pasar yang aku berniaga, tempat yang aku buka booth aku dan sebagainya. Ketika itu dekat. Lalu ketika mana padri itu sampai, padri itu terus kata kepada kami semua, ada tak dalam kalangan kalian yang datang daripada kota Mekah, daripada tanah haram Mekah? Kebetulan tempat padri itu berdiri berdekatan dengan aku. Ketika itulah kata Talhah, aku mengaku, saya tuan, saya yang berasal daripada kota Mekah, tanah haram Mekah. Maka ketika mana aku mengaku yang aku adalah orang Mekah, orang Quraisy, ketika itulah padri itu mula mendekati aku. Lalu bila mana padri itu datang ke arah aku, dekat dengan aku, ketika itulah padri itu tanya kepada aku, wahai anak muda, adakah kamu kenal Muhammad? Adakah kamu kenal Ahmad? Lalu aku tanya kepada padri, Ahmad yang mana? Siapakah Ahmad yang tuan masukkan, wahai tuan padri? Ketika itulah kata padri, sesungguhnya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, itulah nama yang disebut dalam kitab-kitab kami yang terdahulu, yang mana aku baca, yang mana dia adalah seorang Nabi akhir zaman. Dan Nabi ini akan muncul dekat tanah kamu, Nabi ini akan muncul dekat tanah air kamu, yang mana satu hari nanti, kata padri, Nabi akhir zaman dia akan berhijrah daripada tanah Mekah pergi ke satu negara, yang mana negara itu subur dengan tumbuhan hijau dan kaya dengan batu-batu yang berwarna hitam. Itulah Madinah, kata Nabi SAW. Padri itu ceritakan secara detail kepada aku ketika itu perihal Nabi akhir zaman. Dan nasihat padri itu kepada aku, wahai anak muda, pergilah cepat-cepatlah cari Nabi akhir zaman dan kamu berimanlah kepada beliau. Kata Sayyidina Abu Talhah, ketika mana aku diberi nasihat oleh seorang padri yang aku tak kenal daripada mana. Ketika itulah nasihat dia masuk ke dalam hati aku, yang menyebabkan aku teringin sangat untuk mencari Nabi akhir zaman, yang menyebabkan aku teringin sangat nak tahu siapakah Nabi akhir zaman. Ketika itulah kata Talhah, yang menyebabkan aku meninggalkan jualan aku serahkan kepada kawan aku dan aku menaiki kuda, aku pecut ke arah kota Mekah ketika itu juga. Bila mana sampai dekat kota Mekah, Syam dengan Mekah ni jauh jugalah. Lalu bila mana sampai dekat kota Mekah, aku masuk ke dalam rumah dan aku tanya kepada ahli keluarga aku. Sepanjang aku keluar untuk berdagang, ada tak apa-apa yang hairan, apa-apa yang aneh berlaku dekat kota Mekah? Ketika itulah ahli keluarga dia kata, ya ada wahai Abu Talhah.
Sesungguhnya Muhammad yang kita gelarkan dia adalah Al-Amin. Dia telah pun mengaku yang dia adalah Rasul. Dia telah pun mengaku istiharkan diri dia sebagai Nabi. Dan orang pertama beriman kepada dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana Abu Talhah mendengar nama Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya aku sangat rapat dengan beliau. Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang disegani dekat kota Mekah. Ramai orang suka berurusan dengan dia, tambah-tambah dalam urusan jual beli. Ketika itulah bila mana Abu Talhah dengar sahaja nama Abu Bakar, dia terus mencari Abu Bakar dekat mana, sebab dia kawan baik kan. Lalu bila mana sampai jumpa Abu Bakar, dia terus tanya Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya ketika mana aku sampai dekat kota Mekah, aku mendengar yang Nabi ataupun yang Muhammad telah pun mengaku yang dia adalah Nabi, yang dia adalah Rasul. Dan kamu adalah orang pertama yang beriman kepada beliau. Adakah itu benar, wahai Abu Bakar? Ceritakan kepada aku." Ketika itulah kata Abu Bakar, "Ya benar, wahai Abu Talhah. Aku telah beriman kepada Muhammad. Aku telah beriman kepada Muhammad dan aku meyakini akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu ketika itu Abu Bakar As-Siddiq menceritakan secara detail kepada aku bagaimanakah perihal Muhammad, bagaimanakah kelakuan Nabi akhir zaman. Dan sepanjang Abu Bakar ceritakan kepada aku, kata Talhah, aku teringat apa yang berlaku dekat Busra. Lalu ketika itu jugalah aku ceritakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya bila mana aku tengah berdagang, aku tengah berniaga dekat kota Busra, ketika itu datang seorang padri yang ceritakan kepada aku, dan padri itu kenal Nabi akhir zaman. Malah dia menyebut nama Muhammad dengan sangat detail, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Yang datang hairan dalam perasaan aku, bagaimana seorang padri, bagaimana orang Busra boleh kenal nama Nabi kita, bagaimana orang Busra boleh kenal Muhammad dalam keadaan Muhammad belum pernah lagi yang mengaku yang dia seorang Nabi dekat kota Busra. Sampaikan Abu Bakar pun hairan, macam mana orang Busra boleh kenal Muhammad. Sampaikan sama-sama hairan, maka mereka buat keputusan untuk bertemu dengan Nabi SAW. Kata Talhah, ketika mana aku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan aku diajak oleh Nabi untuk masuk Islam, tanpa aku fikir panjang, aku terus melafazkan kalimah syahadah di hadapan Nabi, dan aku adalah orang yang keempat yang masuk agama Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Dan peristiwa keislaman Talhah viral satu Mekah yang menyatakan anak muda yang bernama Abu Talhah ibn Ubaidillah telah pun masuk Islam, telah pun beriman kepada Muhammad. Ketika itu jugalah marah ahli keluarganya, yang mana dia kan masih lagi muda. Marah ahli keluarga dia, marah ibu dia yang memaksa, "Wahai Abu Talhah, keluarlah daripada agama Muhammad, masuklah kembali kepada agama asal kita, agama nenek moyang kita. Janganlah kamu terikut-ikut dengan agama Muhammad." Dia memujuk dan memaksa Abu Talhah dalam keadaan Abu Talhah masih lagi kuat keimanan dia. Dan dia yakin yang mana Nabi adalah Nabi akhir zaman, dan dia yakin dengan agama Muhammad SAW, yang menyebabkan Talhah tidak akan sekali-kali keluar daripada agama Muhammad. Ketika itu jugalah bila mana Sayyidina Abu Talhah berdegil tak nak keluar daripada agama Muhammad SAW. Ibu dia menyeksa dia, ibu dia sendiri mengazab Sayyidina Abu Talhah, yang menyebabkan kedua tangan diikat dan letakkan di atas kepala begini. Lalu berjalanlah Abu Talhah dalam keadaan terseksa sepanjang kota Mekah. Dan masyarakat Mekah melihat bagaimana seorang ibu menyeksa anaknya sendiri, bagaimana seorang ibu memberi kesakitan kepada anak dia sendiri. Ibu itulah yang bernama Su'bah yang menyeksa Sayyidina Abu Talhah ibn Ubaidillah. Walaupun diseksa macam mana, tetap keimanan Sayyidina Abu Talhah tidak tergugat walaupun sedikit. Itu di antara kisah bagaimana Sayyidina Abu Talhah di permulaan dia boleh masuk agama Islam. Dan ada satu kisah juga bagaimana berlaku kepada Sayyidina Abu Talhah, bagaimana dalam peperangan Uhud. Dalam keadaan peperangan Uhud, kita tahulah pusingan kedua Islam teruk kenakan dengan Khalid ibn Al-Walid. Pusingan kedua Islam kalah. Bagaimana dalam keadaan itu semua para sahabat Nabi berpecah atau berada berjauhan. Yang berdekatan dengan Nabi hanya 11 orang sahaja, termasuklah Sayyidina Abu Talhah ibn Ubaidillah. Ramai di antara para sahabat Nabi yang menyangka Nabi telah pun wafat, yang menyebabkan para sahabat Nabi dalam keadaan down, lemah semangat, Nabi dah meninggal dan sebagainya. Ketika itu Sayyidina Talhah menawarkan diri kepada Nabi, "Ya Rasulullah, pijaklah dekat belakang aku supaya ramai dalam kalangan para sahabat kita mengetahui yang kamu masih lagi hidup. Pijaklah dekat belakang aku supaya kamu dilihat oleh ramai di antara para sahabat yang kamu masih lagi hidup." Dan susun balik strategi dan sebagainya. Lalu ketika mana para sahabat dalam keadaan kekalutan, ketika itulah yang melindungi Nabi SAW ada 11 orang sahaja. Sebab sahabat duduk berjauhan, 11 orang sahaja yang duduk dekat Nabi. Salah satunya adalah Talhah. Dan ketika mana selesai sahaja peristiwa peperangan Uhud, para sahabat melihat Sayyidina Abu Talhah ibn Ubaidillah
Dekat badan dia lebih kurang 70 tikaman yang kena kepada Saidina Abu Talhah ibn Ubaidillah, yang menyebabkan ketika itu jugalah tangan dia terputus, dan dalam keadaan Saidina Abu Talhah ibn Ubaidillah dalam keadaan cedera parah. Itulah kisah riwayat hidup bagaimana seorang sahabat Nabi yang dapat jaminan daripada Nabi SAW atas usaha dia, atas pengorbanan dia, sampaikan Nabi bagi jaminan kepada, wahai Talhah, kamu adalah ahli syurga. Wahai Talhah, kamu adalah ahli syurga. Bukan sekali, bukan dua kali, malah Nabi menyebut banyak kali yang Talhah adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara kisah Saidina Abu Talhah yang kita boleh belajar sama-sama. Semoga apa jua yang saya kongsikan kepada anda boleh kongsikan kepada orang lain juga. Anda kata perkongsian saya ini dapat manfaat kepada anda dan anda pun belajar sesuatu daripada video saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okay, siapa yang follow kita, siapa yang ikut The Snack Cookies punya journey, ini adalah design kita yang baru. Satu Cha Cookies, satu V Cookies. Kan kalau sebelum ni kita guna satu je design, Cha Cookies itu, V Cookies itu, menyebabkan kita pun tertukar. Jadi kita buat design yang baru. Disebabkan design yang baru, kita nak bagi harga promosi kepada anda, harga package kepada anda. Kita nak bagi diskaun sebanyak RM10 kepada anda. RM10 kita nak bagi kepada anda. Tak kisahlah anda ni Brunei ke, Singapura ke, Malaysia ke, tak kisah. Kita tetap alu-alukan anda. Kita akan layan anda sama rata insya-Allah. Sebab kita dah ada daripada Singapura pun orderan kami, Brunei pun dah ada orderan kami, Malaysia lagilah ramai orderan kami. Jadi jangan lepaskan peluang, diskaun sebanyak RM10. Ini produk saya buat sendiri, insya-Allah akan beri manfaat kepada anda dan anda pun akan rasa macam mana sedapnya The Snack Cookies daripada saya. Assalamualaikum.